Tes, 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 tes. Oke, tadi guna OBS lagi. Tes, tes, tes mikrofon. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, apa khabar semua kawan-kawan? Sekejap ya, ada setting sikit ni. Okey. Okey. So, mula-mula sekali nak check saya punya volume okey ke tak, video okey ke tak, suara. Oops. Okey, video tak ada ya? Sekejap ya, saya check dulu kenapa pula ni. Boleh start video ke? Okay. Okay, sorry guys. Ada masalah sikit dengan video ni. Sekejap saya troubleshoot dulu.
Okay, video tak boleh start. Okay, sementara tu share dulu dengan kawan-kawan. Share dulu ya. Kita cuba tengok apa yang kita boleh buat. Okay, Kiokra. Okay. Video clear ni clear bos. Okay lah, cantik. Hafiz Bakri, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kejap ya, saya tengah troubleshoot video, tiba-tiba tak boleh. Sekejap, video setting kot. Video nampaknya ada tenggelam timbul Okay. Macam mana ni tak ada video? Please select another video. Aduh. Sekejap ya, sorry guys. Kita troubleshooting sikit lah. Video ni tak boleh pakai. Guys, tengok saya punya chat webcam. Apa yang online sekarang? Okay. Alah. Okay, so hari ni kita punya live ni tak boleh nak pakai. Terima kasih banyak Cik Ashraf. Live kita nampaknya tak ada video. Tak ada video. Saya tak sure kenapa ni. Sekejap ya. Apa masalah ni? Select another video. Another camera. Kita dah ada dua kamera ni. Dua-dua tak boleh pakai pula. Okay, sekarang ni Cik Zulkifli Osman. Salam Tuan Kem. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kawan-kawan yang share ya. Okay, tapi tak apa. Saya daripada kita duduk blank aja ni kan. Saya share screen dululah. Okay, alang-alang. Mana screen kita? Okay, yang hajatnya hari ni saya nak bercerita pasal pengalaman saya yang pahit lah. Cerita pasal pengalaman saya yang berhenti kerja, konon nak jadi full time trader kan. Okay. Ingatkan saya dah ready, tapi rupanya saya tak ready. Itulah, kita kadang-kadang kita buat mistake banyak. Kita over confident dengan apa yang kita ada. So kita rasa kita dah bagus, rasa dah okay, rasa dah selamat, backup plan semua kita dah buat segala macam kan. Okay, tiba-tiba bila reality tu datang, dia tak seperti yang kita jangka lah. Okay, so minta maaf je kawan, sekarang ni saya punya video ni memang tak boleh share. Video cam ada problem. Ni Fizan tanya video, Fizan Aziz Hafizan, video kena block ke bro? Video saya ni tak ada kena, video feed ni tak ada kena block sebenarnya. Tapi saya punya webcam ni, saya punya dua-dua kamera dia tak boleh function. Sekejap ya, saya cuba try tengok. Cubalah, dah cuba, try lagi, lepas tu tengok lagi kan. So saya cuba sekejap tapi sambil itulah, okay. Pengalaman saya
nak share lah, kau ada boleh membantu kan, sebab saya tadi ada orang telefon saya pasal dia dah berhenti kerja, nak jadi full time trader lah. Okay, jadi apa, saya agak risau untuk siapa-siapa yang apa nak jadi full time trader, lepas tu tanpa banyak persiapan lah, maknanya um, trade tak berapa nak konsisten lagi. Okay, maknanya dia sendiri pun tak confident lagi dengan dia punya trade, tapi dia nak berhenti. Lepas tu benda-benda lain lagi lah, saya cerita. Okay, jadi sambil-sambil tu saya check dulu. So apa yang penting untuk kita jadi full time trader sebenarnya, perancangan yang rapi lah. Okay, kita tak boleh nak buat ad hoc. Kalau kita buat, katalah kita dah buat 50 trade, okay, kita dah ada 50 kali kita tekan buy and sell tu, lepas tu 50 kali profit. Kita tak boleh nak buat macam tu. Tak boleh nak bersandarkan keputusan kita nak jadi full time trader tu berdasarkan itulah. Okay, sebab hari tu 50 trade yang kita buat tu mungkin kita bernasib baik. Okay, so macam saya cakap lah, kalau kita nak berhenti kerja ni, kita kena buat perancangan yang rapi. Itu yang paling penting lah sebenarnya. Okay. Oh, okay, saya dah jumpa dah masalah dia. Okay, sekejap saya cuba ni. Off dulu. Okay, dulu kamera off. Okay, tak berjaya juga ya. Okay, maybe I should unplug. Okay, so apa? Saya nak cerita lah sikit, cerita saya pasal pengalaman saya, macam mana saya berhenti kerja dulu. Okay, saya tahu cerita ni mungkin dah beberapa kali saya share, okay, dengan detail level yang berbeza-beza lah. Okay, so ceritanya sebelum saya start trade, agak lama jugalah, daripada 2014 macam tu kot. Okay, so lepas sekian lama saya dah trade tu, biasalah mula-mula rugi, lepas tu tukar broker sampai saya jumpa dengan reminder saya dengan reminder Wang Semaju lah. Okay, reminder saya pada masa tu saya buka akaun dengan Sifu Zuhiman. Okay, tapi sebelum tu saya pergi telefon dia, saya ajak dia jumpa dulu lah, ajak minum lepak-lepak kan, ada dekat area rumah dia lah. Okay, saya pergi jumpa Tok Guru ni. Lepas tu waktu tanyalah dia, ni position saya macam mana ni, saya beli top glove. Okay, masa tu saya beli top glove tu, masa tu dia tengah hangat. Harga RM6. Okay, hari tu naik kan. Okay, tapi RM6 tu masa harga sebelum split tau. Okay, so dia turun sampai RM4 sampai RM3 lebih, macam agak teruk jugalah, 30-40% saya punya kerugian tu. Lepas tu tak boleh nak buat apa lah sebenarnya, sebab saya bukannya untuk invest kan, sebab kita nak cari makan kan. Okay, bukan untuk masa depan. So dibagi tahu lah sikit-sikit lah, kita nak let go separuh dulu, dapatkan kita punya modal, lepas tu kita start trade balik semua tu kan. So once saya dah buka account dengan Zulirman, ataupun mana-mana lah sebenarnya, dengan reminder kita kan, kita yang penting kita kena cari reminder yang go all out lah untuk tolong kita kan. Especially bila kita contact dia secara direct, dia cubalah nak tolong kan. Kita faham dia tak boleh nak tolong sepenuhnya, nak monitor kita semua tak boleh, sebab dia pun ada klien ramai. Tapi at least bila kita bertanya, especially bila kita tanya, communicate dalam group, dia akan bagi jawapan yang setulusnya, jawapan yang betul. Bukan jawapan betul lah, sebab jawapan betul tak banyak. Sorry, jawapan betul tu agak subjektif. Dia jawapan yang pada pendapat dia lah. Okay, jawapan yang terbaik daripada dia. So dia boleh bagi yang tu. So saya buka account dengan dia. Lepas tu dah boleh join support group dia semua tu. Saya mula belajar daripada situ. So banyak kali lah dia bantu dari segi bagi trading ideas, dia bantu. Kalau kita stuck apa ke, modal ni sangkut, kita telefon dia ataupun kita communicate dengan dia, dia bagilah pendapat dia lebih kurang macam mana kan. So at least kita ada idea. So lepas pada tu saya dah mula, saya punya trade tu saya pergi belajar benda semua kan. Saya punya trade dah mula jadi okey tau. So once saya punya trade tu dia jadi okey, dan dia jadi baik, daripada okey jadi baik, maknanya ada loss yang banyak, semua kita dah dapat kurangkan. So
Kejap ya, saya sambil-sambil. Tak boleh juga. So, daripada position yang loss tu dah mula untung. Dan saya makan masa lebih kurang berapa tahun lah? Lebih kurang 2 tahun jugalah. Okay. So, 2 tahun untuk mula stable lah. Lepas pada tu, saya mula seronok lah. Okay, kita dah mula trade dah okay tu. Saya buat pula sikit sebanyak lah. Saya kaji saya punya own strategi apa semua tu. Lepas tu anggaran modal saya masa tu lebih kurang dalam 10,000 lah. Saya boleh buat agak-agak dalam 30% sebulan tau. Okay. So market masa tu saya tak tahulah market tu okey ke, saya bernasib baik ke apa ke, saya tak pasti. Tapi banyaknya saya punya strategi saya guna sebab saya bekerja sepenuh masa tu. So apa yang saya buat, saya go for BTST. Saya beli yang sebelah petang tu, lepas tu besok pagi jual. Okay, tapi strategi saya boleh dapat 30% sebulan tu saya combine. Saya combinekan antara BTST kita campur dengan buat swing trade yang macam saya tunjuk dalam video YouTube yang buat pakai moving average tu kan. So kita pakai counter-counter, kita beli counter-counter yang boleh, yang tengah trending. BTST tu dia ada momentum lah basically. So BTST dia ada momentum dan kita boleh swing trade. Maknanya BTST hari tu kalau dia naik banyak memang kena get ready untuk jual lah. Okay, sebab dia hari kedua kan. Selalunya hari ketiga tak guarantee ada follow up lagi. Okay, hari kedua biasanya dia ada follow up sikit. Okay, dia ada higher chances lah. Okay, ni Ahmad Kancil tanya ni 2020 bukan. Ni cerita 2014, 2015, 2016 ni tu kot. Okay, sebelum dia ada split, sebelum apa-apa. Jadi kalau split saya rasa harga sekarang ni maybe masa harga RM2 lah kot. Okay, dia ada split beberapa kali dia buat top glove ni. So ceritanya dapat 30% sebulan. Saya combine lah BTST sebab kita tak ada masa nak monitor kan. Ataupun kita tak ada masa nak monitor untuk beli. So saya allocatekan sebelah petang tu beli masa tu dan target untuk jual besok kalau dia tak stabil ke apa ke, dan kalau dia stabilize kat situ tu, ada kita boleh cuba peram. First target peram 5 hari dulu. Okay, 5 trading days. Lepas pada tu kalau dia biasanya dalam T4 T5 tu ada pergerakan lah. Kalau diturun juga time tu, masa tu lah kita cut loss. Okay. So lepas tu dia sentiasa konsisten lah. Saya boleh dapat banyak lah, 30%. Modal 10,000 masa tu. So dapat dalam 3-4 ribu tau. Jadi memang saya seronok lah. Memang macam inilah dia benda yang aku nak sebenarnya. Okay. Gila lah 30% sebulan, memang tak pernah dibuat oleh orang lah. Ataupun saya fikir macam tu lah. Rasa macam hebat gila lah. Macam terror betul aku. Okay. So lepas pada tu kerja pun tak adalah best sangat pun. Okay. So bila kerja tak best tu dia banyak faktor lah. Dia mendorong kepada kita punya rasa ego, rasa hebat, benda semua. Macam baik aku berhenti kerja macam ni, buat trade pada rumah je kan. So lepas tu pucuk dia cerita ulang berdatang. Tiba-tiba saya punya remiser tu, si Fuzul tu, dia bagi tahulah. Dia kata, why not you become a remiser lah kan. Sebab duk cerita-cerita sikit kan pasal kita punya profit, pasal kita punya trade sama semua kan. Lepas tu bila dia dah offer tu, saya pun terus ni lah. Terus kata macam okey lah, dah ada jalan ni kan. Sebab saya fikir kalau kita nak buat sesuatu lah, okay, eloknya kita janganlah rushing sangat. Okay, ini okay. So apa? Jadi saya rasa macam slightly terburu-buru lah. Tapi terburu-buru pun saya rasa plan saya tu memang dah baik dah. Okay. So apa yang saya buat untuk berhenti kerja tu, saya pastikan saya ada capital, saya ada savings lah. Saving saya sekurang-kurangnya saya ada 1 tahun punya savings. Jadi agak banyak lah sebenarnya sebab gaji saya masa tu lebih kurang dalam 8,000. Take home lebih kurang dalam 5,000 macam tu lah. Tapi itu pun 8,000 tu pun dah berumur berapa dah masa tu. So slightly kecil lah kan sebab ada setengah orang yang lagi muda pada saya pun dah 10,000 gaji masa tu. So itu antara faktor-faktor yang tambah jadi tak puas hati lah. Okay. Kalau kita nak tak puas hati ni macam-macam kita boleh cari alasan lah. Dan kita nak cari benda yang bagus tu susah lah. Kita senang nak tengok benda yang tak okey kan. Okay. So kalau kita tak suka tu nampak je benda yang tak okey. So apa yang saya buat masa tu, saya pastikan saya ada capital.
sorry, saya ada modal ataupun savings lah. Saving saya boleh tahan lebih kurang dalam setahun. Anggaran lah. Okay. Lepas tu, selain pada saving saya tu, saya punya, saya pastikan modal saya tu tak usik lah saya punya saving. Sebab saya fikir, in case lah kan, kalau ada apa-apa jadi dekat saya punya capital tu, capital trading tu kan, modal trading tu, kalau saya gagal ke apa ke, at least me and my family boleh survive sekurang-kurangnya 1 tahun, dan saya ada cukup masa untuk cari kerja lain ke apa ke kan. So plannya macam tu lah. Okay, plannya macam tu. So lepas dah preparation dah buat semua, saya dah confident rasa okay ni, saya pun fikir, last kali saya fikir kalau buat part time boleh dapat 30%, kalau buat full time takkan tak boleh 50%. Okay, so bila kita choose untuk tengok satu-satu benda tu, kadang-kadang dia, kalau kita nak sangat kan, benda tu buat kita jadi buta. Okay, kita macam terlalu confident dan kita dah tak nampak dia punya downside. Okay, so saya pun memang nekat lah dengan bos. Saya cakap saya nak sambung belajar. Saya hantar surat berhenti kerja. Saya beritahu saya nak sambung belajar lah. Okay, so lepas bos agak terkejut jugalah. Tapi biasa lah bos. Saya tak tahulah dia pura-pura terkejut ke apa kan. Sebab saya dekat tempat kerja memang agak pemalas lah. Okay, ada banyak masalah lah apa dengan tempat kerja kan. Sebab saya pun buat kerja pun tak happy pun. Okay, so saya punya resignation tu diterima dan saya mulakanlah rasanya notice lebih kurang dalam setahun 3 bulan macam tu kot. Okay, so notice dalam 3 bulan ni saya rasa okey lah. Jadi sementara itu saya handover kerja benda semua tu dan saya teruskan trade. Lepas tu saya mula trade lah. Okay, sampailah hari saya berhenti tu. Lepas tu saya say goodbye to everyone. Lepas tu terus start kat rumah, start trade lah. Besoknya tu terus start trade kan. Jadi apa yang berlaku selepas pada tu bukan immediately lah, tapi dalam satu tempoh lebih kurang 3 bulan macam tu saya tiba-tiba tak sampai 3 bulan pun, dalam first few weeks saja saya dah mula goyang. Okay, sebab apa? Saya discover my first mistake. Reality tu, apa yang kita plan sebenarnya dia tak sama, tak sempurna. Okay, plan kita dah plan baik ni, tapi kita tak boleh nak cover ataupun kita tak boleh nak tak boleh nak cadangkan untuk semua benda. Kadang macam saya cakap lah, kita suka sangat benda tu kan. Lepas tu kita pun dah tak nampak lah downside dia apa. Okay, tapi satu keputusan yang saya buat betul ialah saya cukupkan saya punya savings tu dulu lah. Dan saya punya savings tu tak campur dengan capital untuk trading. Capital modal untuk saya punya trading tu pun saya memang bajet lebih kurang 10 ke 15 ribu macam tu je. Okay, so itu satu benda yang betul saya buat lah. Tak campur capital dengan duit savings, dan juga pastikan savings tu ada. Okay, so lepas tu bila saya mula trading tu kan, disebabkan kita punya mindset kita ataupun situasi kita dah berbeza. Sebelum ni kita trade gagal ke kena cut loss ke apa ke, kita berani buat sebab tak ada masalah. Okay, dia tak ada masalah. Kita trade gagal sekalipun, gaji kita ada, gaji tetap ada. Okay, gaji masuk tiap-tiap bulan steady. Maknanya kalau trade tu semua kena cut loss pun, kita nampak dia masih lagi duit gaji ada lagi, duit nak cek makan ada lagi. Okay, nak beli makanan ke, nak buat apa-apalah, bayar kereta rumah semua ada. Okay, so itu kesilapan pertama lah. Okay, jadi sambil-sambil saya sambil-sambil cakap ni, saya sambil-sambil buat watchlist lah. Okay, jadi bila situasi macam tu saya tiba-tiba akan jadi tak berapa jadi goyang. Okay, goyang tu maknanya kalau trade ni tak jadi, I'm gonna lose money. Dan duit ada 10,000 je. Okay, so bila rugi, duit 10,000 tu berkurang. Sebelum tu saya tak pernah kisah pun kalau kena cut loss 300 ke 500 ke 1,000 ke, saya cut loss je. Okay, sebab saya tahu boleh buat balik. Jadi bila first time dia terkena macam tu macam, oh damn, saya pun tak cut loss. Sebab saya dah bergantung pada duit tu. Saya bergantung pada pendapatan. Itu je lah kita punya punca pendapatan tau. So memang macam alamak. So saya tak cut loss. Bila tak cut loss tu, besok dia turun lagi teruk. Lepas tu macam daripada 300 punya rugi dah jadi 600. Memang menyumpah seranah lah, macam apa jadi macam ni, kenapa Tuhan nak uji macam ni pula kan, cewa. So
Kita pun macam aduh apa lah hari tu macam-macam lah yang datang pada fikiran kita kan. Macam saja nak uji lah, apalah itulah macam-macam. Dia cabaran dia lain macam lah kan. Lepas tu saya continue trade juga. Continue lepas tu in the end hmm, dapat lebih kurang 10% lah sebulan. 10% tu agak tinggi tau. Okay. Kalau ikutkan investment mana-mana sekalipun, 10% tu tinggi lah. Tapi kita buat trading of course lah. Kita slightly apa, trading is a business sebenarnya. Okay. So business dia memang sepatutnya return tinggi lah. Trading ni ataupun kita buat business ni profit margin biasanya 50-60% kalau business yang biasa lah. Okay. So trading ni pun patutnya boleh dapat banyak jugalah. Okay, sebab kita buat aktif kan, kita ambil risiko extra. Jadi apa yang berlaku sekarang, saya dapat 10% je. Jadi kalau modal saya tu dengan beberapa trades yang saya buat lah. Okay. 10% campur dengan saya yang tak cut loss semua kan. So 10% daripada 10,000 tu 1,000 je tau. So reality hit me hard dan saya kata macam ini tak apalah. Okay, 10% je sebulan ni, macam mana aku nak buat ni. Tapi nasib baik saya ada savings tu. Okay. So bila ada savings tu agak lega jugalah. Macam saya tak kisah sangat lah. Okay lah, dapat 1,000 je, macam tu lah trading kan. Macam-macam kita bagi alasan nak sedapkan hati. Okay. Lepas pada tu saya pun continue lagi trade. Tapi lepas pada 3 bulan trade pun lebih kurang sama juga. Jadi saya punya savings tu mula menyusut cepat. Sebab kan kita bajet kurang-kurang kita dapat 30%. Kan? Dapatlah 3,000 paling kurang pun. Ataupun kalau buat full time boleh dapat 50%. Kita punya setan berbicara kan. Okay. So saya bajet memang boleh dapat 5,000 sebulan daripada mana 50% return. Memang gila lah. Okay. Saham pula tu. Tu aduh kan. Lepas pada tu benda ni berterusan sampai duit saya habis lah. Macam duit saving dah mula habis. Saya dah mula bukan mula habis lah, duit saving tu dia mula menyusut. So saya stop guna duit saving, saya revert to credit card sebab cash ni lebih penting lah sebenarnya. Kalau credit card kena block, that's it lah, macam tak ada hal lah kan. Duit cash ada lagi kan. Tapi kalau saya fokus pada guna credit card dulu. Sebab cash simpan kan. So credit card, hutang credit card pun dah mula banyak. Sebab nak cover 3-4 ribu sebulan kan. Okay. Nasib baik kredit limit saya agak tinggi lah sebab saya memang bahagian kewangan ni memang saya ambil berat yang sangat-sangat lah. Maknanya credit card punya credit score saya jaga, bayar on time, bayar full. Lepas pada tu hutang kereta, hutang rumah semua saya jarang lah miss. Okay. Lepas tu kredit limit ni tiap-tiap tahun dia telefon naikkan sampai rasanya dekat 70-80 ribu lah kot saya punya kredit limit tu. Okay. So agak best lah. Jadi saya pun balon lah guna kredit card dulu. Okay. Dah guna sampai banyak jugalah. Lebih kurang dalam 80 ribu lah kot saya punya hutang kredit card daripada zero kan. So dah memang dah tersepit lah. Lepas tu duit saving pun dah guna juga. Almost gone lah kiranya. Okay, so almost gone. Lepas pada tu saya buat keputusan yang susah lah. Sebenarnya apa benda yang terjadi sebenarnya ni semua saya simpan sendiri je. Rumah saya tak tahu. Rumah saya tanya macam mana trading okey ke? Kata okey lah, ada. Saya tunjuk lah yang dapat profit 1,000 ke. Yang besar-besar tu saya tunjuk lah kan, 1,000, 2,000 saya tunjuk. Lepas tu yang loss yang lagi banyak pada tu saya tak tunjuk dia. Jadi basically saya tak nak bagi orang risau lah. Okay. So saya kata okey je macam biasa kan. Okay. Sampai satu level yang tak boleh nak sorok lagi. Saya pun beritahu dia, kita punya duit saving dah nak habis. Trading tak sebaik yang dijangka. Okay. Tapi masa tu nasib baik saya jadi remiser juga tau. So saya adalah sikit-sikit pendapatan daripada situ. Okay. Tapi jadi remiser baru-baru memang gaji 100 kah 300 kadang tak ada langsung. Okay. So itu satu lagi benda yang saya buat betul lah. Okay. Saya ada backup plan dan saya bukan saya berhenti kerja tu jadi remiser, bukannya berhenti kerja jadi full time trader lah. Okay. So at least ada sesuatu yang bantu kat situ. Cuma itulah bila remiser baru ni siapa nak buka akaun kita, macam ditanya kau siapa kan? Kau apa kau boleh ajar aku apa yang tu ni kan. So jadi macam susahlah nak dapat klien. Okey, tu pun lagi satu cerita sedih lagi lain lah. Okey. So jadi saya pun bagi tahu. So saya kata kita kena jual lah rumah ni kan. Kena jual rumah. Jadi
terpaksa lah buat keputusan yang susah tu, kena saya pun sebab yalah, sebab duit saving semua dah tak ada kan. Jual rumah, tapi nasib baik dapat jual harga market lah pada masa tu. Okey. Dapat jual harga market, saya dapat capital lebih kurang dalam apa, dapat refresh balik lah daripada modal saya tu. 10,000 tu saya dapat naikkan, modal ataupun untung saya daripada saya jual tu dapat lebih kurang dalam gross dalam 100,000 nya tu. Tapi lepas dah tolak fees dan sebagainya, cukai-cukai pun semua tu dapat dalam 70,000 lah. Okay. So 70,000 tu kalau saya bayar terus saya punya credit card memang zero lah, dah habis. Credit card boleh guna balik lah. Okay. So saya ambil keputusan drastik, saya ambil semua tu letak dalam saya punya modal trading lah, buat sebagai saya punya modal trading. Jadi sebab apa saya letak itu, bila saya fikir balik, kalau lah kan, sebab dah berapa bulan dah ni, dekat setahun dah. Okay. So dekat setahun, walaupun dengan saya pengalaman trade tu dah ada, tapi pengalaman trade tu sebagai apa, part time trader je. Okay. Sebagai pengalaman trade sebagai full time trader tak ada, zero. Okay. Dan dia totally lain lah. Okay. Especially kalau kita dah biasa, orang kata kita dah biasa kita trade secara steady, maknanya kita dah biasa, kita dah fokus pada trade tu juga, kita dah biasa tak ada gaji benda semua kan, itu tak ada beza sangat tau. Okey, tapi ni kita daripada ada gaji jadi tak ada. So tu benda tu dia memang lain macam lah dia punya penangan dia. Okey, jadi saya top up balik saya punya capital, modal trading tu, dan saya set aim hanya nak 10% saja sebulan. Okey. So bila saya dah tukar, dia jadi macam tu. Bukan, saya top up 50,000 je kot, 20,000 lagi saya simpan sebagai cash lah untuk belanja-belanja kan. So daripada situ saya tukar balik strategi saya. Nasib baik saya punya modal tu tak banyak rugi tau. Dia apa? Dia rugi sikit, lepas tu dia ada untung, rugi sikit. Cuma withdraw tu memang eventually dalam 10% lah sebulan, 1,000. Okay. So kalau modal tu kurang daripada tu, memang saya tak boleh withdraw. Okay. Sebab nak kena ada ke, sebab kalau makin kecil modal kita, kalau makin kecil modal kita, makin susah kita nak make higher returns. Betul tak? Okay. Tambah pula saya memang okey, satu benda yang saya stick to it, saya tak fokus kepada penny stocks lah. Okey, saya fokus kepada harga 50 sen, 80 sen, RM1, kadang RM1.50, RM2, yang harga yang tinggi sikit. Sebab benda tu memang saya dah terbiasa jugalah. Sebelum tu saya memang dah terkena pasal apa, beli penny stocks dan rugi banyak ni semua kan. Itu awal-awal dulu lah, 2014, 2015 tu saya dah buat mistake tu. Jadi tak buat lagi lah. Okey. Tapi itulah, bila saya dah berjaya tu saya dah top up balik saya account saya 50,000, saya try balik, saya boleh dapat 10%. Jadi saya dah buang ke tepi dah nak 30%, 40%, 50% sebulan tu. Memang saya dah pangkah lah. Memang dah macam okay, that's it man, I cannot do this anymore. Tak boleh nak expect harga gila, tak boleh nak expect return yang gila. Scarpin ni macam cantik kan. Okay, ni momentum 1, 0, T1, T2. Okay. Ni saya punya apa, watchlist yang ni lah. Nanti saya go through detail lagi sebenarnya, saya akan tapis. Okay. So apa, dah jadi macam tu iconic watchlist. So apa yang jadi, saya kurangkan saya punya expectation. Saya dah tak nak 30% sebulan. Saya nak kalau ada dapat 5% ke 3% ke pun saya dah okey. Sebab masih lagi ada duit saving. Saya cuba untuk lower the expectation. Saya punya mindset saya bagi rendah dia. Kalau untung pun dah tak apa. So jadi macam hari tu kita nak macam okey, nak 30% sebulan, nak 50% sebulan. Okey. Benda tu satu mistake bagi saya lah. Ni saya cerita pengalaman saya tau. Bukannya saya cerita benda yang what is right to do. Saya cerita pengalaman saya dan saya cerita apa mistake yang saya identify lah. Saya kenal pasti apa kesilapan-kesilapan saya. Okay. So bila dia macam tu saya dah set balik mind, tak apa. Kita tukar daripada 30% sebulan dapat 2% ke 3% ke 5-10% pun tak apa. Okay. So saya set macam tu jadi tiba-tiba beban untuk kita menghadapi trade nak buat return yang tinggi tu dah tak ada. Okay, so benda tu tiba-tiba hilang beban tu, dan saya memang rasa lega lah, rasa macam okay, tak apalah, sebab duit bukan apa, lega sebab duit saving dah ada. Okay, duit saving ada balik, tapi tak lega juga sebab credit card masih lagi 80,000 punya hutang masa tu. Okay, gila lah.
So, okey, jadi nampaknya apa, dia macam tu lah, bila saya kurangkan saya punya expectation tu, beban untuk dapat return tinggi tu dah hilang. Oh, okey, saya memang rasa lega sangatlah masa tu. Tapi tak apalah, mula redalah masa tu. Okey. So kalau ada, adalah, kalau tak ada, tak apa. Jadi saya mula simpan pun duit berjimat-jimat. Rumah pun masa tu, masa saya tengah trouble tu, memang credit card saya stop bayar, rumah saya stop bayar, kereta pun saya stop bayar sebab saya nak simpan cash tu. Okey. Saya bayar rasanya lebih kurang dalam selang sebulan je kot. Jadi total lebih kurang 6-7 bulan ataupun maybe 8 bulan yang saya tak bayar rumah, kereta ni semua sebab saya simpan cash. Okey, jadi saya tak guna saya punya saving tu untuk bayar benda tu lah. Sebab saya nak pastikan kita boleh prolong duit belanja ni. Okey. So rumah kalau last kali kena lelong ke, saya boleh je just bagi kat ejen cakap aku nak jual harga bottom ni. Jadi bila benda tu dah masuk dalam loan ke apa ke, sebelum sebelum masuk court case lah. Jadi kita ni of course lah boleh jual kan. So bila dah ada orang book je, kira benda tu dah dalam proses nak jual lah. So tak boleh lah nak masuk mahkamah pun kan. Jadi semua benda tu memang dah plan lah. So eventually saya sambung balik payment, saya negotiate dengan bank, kata apa, bagi sikit masa untuk saya start reschedule payment semua kan. So yang penting sekali tu lah, kita kena negotiate dengan bank dan sebagainya. Okay. So oh. So apa lagi? Lepas pada tu saya lower expectation tu, kita hilang lah rasa beban nak ambil tu yang tinggi-tinggi tu. Okay. So bila dah hilang beban tu, kita pun mula rasa lega, rasa selamat, rasa macam okay, redha. Lepas tu saya punya trade tu mula improve balik lah. So at least memang boleh lah apa, pengalaman berbeza-beza ya. Tapi basically boleh dapat lah 10% tu sebulan. Cuma saya tak nak bagi garanti sebab kadang-kadang ada orang dapat lagi sikit daripada tu. Dia terpulang pada nasib dan terpulang kepada nasib tu rezeki kita lah, berapa kita nak dapat kan. Lepas tu terpulang juga kepada um, pengalaman kita lah, saya rasa. Okay. So dengan pengalaman yang lebih, kita boleh navigate kita punya trades tu lebih baik lah. Sebenarnya kita boleh control dengan lebih baik lah compare dengan orang yang baru nak buat. Okay. So jadi satu benda yang penting itulah, kita punya, saya sangat-sangat bersyukur lah, saya ada rumah yang saya boleh jual. Okay. Lepas tu saya ada lagi saya ada savings dan juga saya ada pendapatan sampingan ataupun saya ada bisnes lain lah. Okay, saya memang ada bisnes lain juga. Masa tu saya buat saya jadi license distributor untuk air mineral. Jadi kawan-kawan saya yang apa memang tahulah saya jual air mineral kan. Okay. Jadi air mineral tu pun memang operation tu pun saya seorang je lepas pada kerja Remizer ataupun lepas habis kita punya trade tu, petang ataupun malam pergi hantar air mineral dekat rumah klien, dekat rumah customer, dekat sekolah, dekat event-event, club golf punya event, semua saya buatlah kerja tu. Memang saya buat seorang dan bisnes tu pun saya air mineral ke apa ke, saya ada satu troli dengan tulang 4 kerat ni lah. Okay, jadi saya fokus buat benda tu sebagai nak tambahkan kita punya pendapatan lah. Okay. Dan dia okay lah. So nasihat saya tu ada savings yang pertama. Lepas tu nombor 2, kalau boleh ada source of income yang lain juga selain daripada trading ni. Okay, sebab kita tak tahu benda ni macam mana dia nak jadi dengan kita kan, sesuai ke tak dan sebagainya. So lepas tu walaupun kita dah terror sekalipun, elok lah kalau ada backup plan juga ataupun ada bisnes lain juga ataupun orang kata stream of income yang selain daripada saham ni lah. Okay, in case dia tak jadi satu, ada lagi punca pendapatan yang lain. So, itu antara benda yang penting lah. Lepas tu saya ada assets untuk dijual pada masa-masa terdesak. Assets ni pun saya kumpul masa saya bekerja lah. Okay, saya kerja dan saya memang tak belanja mewah-mewah pun. Saya memang jenis kedekut sikit. Okay, kereta pun saya pakai kereta buruk. Credit card pun saya bayar habis. Saya pun berhenti isap rokok. Saya berhenti isap rokok sehari sekotak 20 tu. Dan Marlboro weekend 2 hari weekend 3 kotak rokok 60 batang lah memang habis. Saya seorang lah, lepak dengan kawan-kawan lah, tapi 3 kotak rokok tu saya seorang. Okay. So memang saya heavy smoker dengan chain smoker, tapi saya boleh berhenti sebab saya fikir duit. Okay. Jadi duit yang boleh jimat
Masa tu harga tu rokok tu bawah pada single digit lah. Maknanya harga ringgit-ringgit macam RM9, RM8, saya dah tak ingat exactly berapa. Tapi the point where isap rokok ataupun harga rokok tu cecah RM10, dia naik 2 digit, saya dah mula goyang. Okay, sebab harga dah mula mahal. Jadi saya spend 300-400 sebulan. So saya dah tak sanggup lah. So saya disebabkan motivation tu, saya boleh berhenti isap rokok. So tu maknanya saya punya motivation tu dengan personal finance ni memang bagi saya sangat-sangat penting lah. Okay, saya sangat-sangat menitik beratkan personal finance, kewangan dan sebagainya itu. Dan saya pun buat bisnes pun sebab nak tambah pendapatan lah sebenarnya, nak tambahkan saya punya saving sebab gaji masa kerja yang sebelum-sebelum tu tak banyak mana pun kan. So ada saya buat sebab saya dulu kerja sebagai engineer. Jadi saya juga ada buat orang kata macam part time design, buat engineering services dekat kawan-kawan, dekat kilang-kilang. Okay, so diorang ada hire saya untuk buat engineering design lah. Saya master, saya certified SolidWorks professional, CSWP. Memang saya agak bagus jugalah dengan SolidWorks. Saya ada mengajar anak-anak buah jugalah dulu pasal SolidWorks, macam mana nak guna SolidWorks tu, nak guna analysis, nak guna apa-apalah mechanical tools yang dalam tu kan. Sampai sekarang saya minat lagi sebenarnya. Okay. Lepas tu saya juga Katia punya user professional lah. Okay. So Katia ni semua engineering design punya software. Memang saya suka benda tu. Okay. So tinggal lah benda tu. Tapi memang cakapnya kita kena ada plan lah. Kita kena ada business supaya boleh memperbagaikan kita punya income sebenarnya. Okay. So pun saya ada laburkan duit dekat hartanah juga. Saya ada beli rumah-rumah lah untuk bagi sewa dan sebagainya tu. Memang those really help me out masa tengah down lah. Okay. Jadi ni sekejap set alert ni Tiong 6. Kita boleh buat macam ni dekat TradingView. Kita boleh set alert, tambahkan pemberitahuan pada garisan arah. So set yang tu. Okay, teknologis merentasi garis arah, merentasi ke atas. Okay, garis arah hanya sekali. Set lah benda semua ni kan. Okay, off. Hantar email. Tak payahlah email. So ni dia dekat TradingView saja. Dia boleh hantar email. Siapa yang ada account pro, dia boleh buat banyak alert lah. Okay. So apa alert ni akan buat bila price any point of time, bila price duduk atas pada melintas je atas yang garisan yang kita lukis ni, garisan sengit ke macam mana ke, dia tak kira. Asalkan dekat point yang mana-mana dia duduk dekat atas, dia akan bagi alert lah. Okay. So yeah. Jadi ni transportation bagus juga. Notice ni saya dah bagilah dalam grup. Okay, jadi yang penting sekali kita kena ada pendapatan lah, ada pendapatan tambahan. So lepas pada tu memang alhamdulillah rezeki saya pun dah berjaya dapat konsisten jugalah. 10% sebulan tu insya-Allah boleh. Tapi kena tengok nasib lah, sebab sebelum tu saya boleh buat 30% pun tak ada masalah pun. Siap beritahu kawan-kawan semua kan. Ada belanja orang lah apalah. Okay. Tapi dengan BTXT itulah, BTXT campur dengan swing trade MA10 tu, okay, campur dengan ni yang orang tak tahu. MA apa-apa trading strategy yang kita guna, yang penting sekali sebenarnya ialah pemilihan counter tu. Kalau kita pilih counter cokiang, counter cak ayam, pakailah teknik analisis apa pun, dia payah nak jadi sebab dia harga dia kecil sangat, dia susah nak breakout resistance ke apa benda semua tu susah. So kita pilih counter yang mula-mula sekali counter aktif. Lepas tu yang kedua pilih counter yang fundamental dia strong. Okay, sebab memang human nature, kita tak nak cut loss, kita tak nak ambil kerugian. So kalau kita pilih counter ataupun company yang teruk, okay, kalau kita pilih company yang teruk, lepas tu tiba-tiba dia tak jadi, kita tak nak cut loss pula. So kita dah jatuh ditimpa tangga. Faham tak? So yang penting sekali, sebab memang human nature, memang saya pun sendiri pun saya tak cut loss. Sebenarnya saya ceritakan yang saya first few mistakes yang saya buat tu, saya tak cut loss sebab kita sayang duit tu. So kalau kita pilih company yang bagus, kalau dia tak jadi sekalipun, eventually company tu bagus, harga dia tak jatuh banyak, ataupun dia stabil, ataupun dia akan naik nanti.
Macam tu. So tu dia punya kunci yang paling utama lah. Ni semua lesson ni saya kumpul daripada pengalaman saya berhenti kerja tu. Okay. So sekurang-kurangnya kalau kita pilih company yang fundamental dia bagus, okay. Kalau biasanya kalau memang kita degil lah tak nak cut loss kan. Okay. Bila tak nak cut loss, kalau kita pegang company yang bagus, kita boleh expect lah dia akan naik satu hari nanti. Okay. Kalau kita pegang company yang ampeh punya, kita boleh expect dia naik satu hari nanti. Tapi satu hari tu maybe setahun depan, 2 tahun, 3 tahun, kita takut lama macam tu. Jadi modal yang kita nak guna untuk trade ni, 10,000 ke berapa kan, kita nak dapatkan 2,000, 3,000 sebulan tu. So takkan kita nak pegang tu sampai setahun baru dia break even balik. Jadi benda tu yang susah lah. So pertama sekali yang paling penting bukan technical analysis apa-apa, kita punya pemilihan counter tu dulu, fundamental yang bagus. Okay. So kalau boleh pilih counter yang tu, technical analysis apa-apa pun selalunya dia macam tiba-tiba technical analysis ni jadi, trading plan yang tu jadi, trading plan yang ni jadi, semua benda jadi kalau company tu fundamental dia bagus. Okay. So benda yang kita kena fikir lah. Okay. Jadi itu antara benda yang saya nak cerita lah. Okay, yang penting sekali kita kena ada apa? Kita kena ada kekuatan mental kita lah, kena kuat jugalah for the sake of our family kan. So assets yang kena ada, backup plan kena ada, savings kena ada. Lepas tu ya kita ada punca pendapatan yang lain. Kalau kita nak berhenti kerja, kita ingat kita buat risiko yang sangat tinggi. Kita ambil risiko tinggi sebab kita nak buat trading ni. Macam Datuk Nazihan pun pernah pesan kat saya tu. Dia kata, kenapa kalau kita trade dah okey, kenapa sebenarnya kita nak berhenti kerja? Sebab kita trade, kita dapat duit. Lepas tu kita kerja pun dapat duit juga. Kita dapat 2 income daripada situ. So tak payah cerita lah pasal benda yang kita tak suka benda semua. Sebab yang eventually yang paling penting sebenarnya kita punya survival. Yang survival kita tu selalunya lah, secara ikut adat dunia ni, survival kita tu bergantung pada berapa banyak duit kita ada lah. Okay, jadi kalau duit tak ada, chances of our survival pun berkurangan. Jadi betul lah Dr. Nazihan, Datuk kata pendapatan tu kalau kita dah ada, tak ada point lah kita nak berhenti walaupun kita tak suka sangat kerja tu kan. Just buat je lah sebab for the sake of kita dapat gaji kan. So kita fokus kerja tu, lepas tu dapat gaji dan kita guna duit tu untuk kita punya pelaburan ataupun trading. Okay, so kita dapat dua benda kat situ. Okay. So itulah sikit sebanyak cerita saya lah. Hopefully ada boleh membantu korang untuk ni lah, untuk buat decision. So, sorry yang saya tak baca komen sangat ni. Saya tengok komen ni. Azlan Zainuddin bagi tahu Tion 6 tak syariah. Saya rasa Tion 6 tak syariah jugalah. Okay. Saya rasa dia tak syariah. Sebab dia tapi sebelum ni dia syariah. Okay. So dia ada sesuatu yang berlaku, dia tak ngam dengan syariah compliance tu, dia jadi tak syariah. Jadi bukan bisnes dia lah, pada pendapat saya lah, bukan bisnes dia yang menyebabkan dia tak syariah. Cuma ada faktor-faktor lain. Maybe loans dia ambil lebih pada konvensional ataupun ataupun duit saving dia banyak simpan dekat konvensional punya account, fixed deposit, instead of dia simpan dekat yang Islamic punya, maybe those things. Okay, jadi saya agak ni saya punya peribadi saja ya. So bukan saya nak suruh korang pun ataupun saya nak menegakkan benar yang basah, nak suruh beli kaunter-kaunter yang tak syariah. Ni saya punya personal sajalah. Okey. Kaunter-kaunter yang saya avoid yang 100% tak syariah saja. Contohnya macam banking, conventional banks, insurance companies, saya avoid. Yang ada sangkut paut dengan judi ataupun gaming lah. Judi, sangkut paut dengan babi, yang tu saya memang avoid. Macam contohnya LHI kan. LHI dia ada buat pig feed. Pig feed dia ada buat makanan ternakan untuk babi. Jadi saya memang tak trade lah kaunter tu. Lagi Ramsol semua saya tak sadi sangat. Saya tunggulah dulu. Macam Ramsol tu dia buat bisnes apa? Bisnes IT kan. Tapi saya tak tahu, saya tak tengok lagi detail. Jadi saya tak pastilah. So saya punya kriteria syariah tu lebih lenient sikit lah. Bukan nak suruh korang tiru ni cuma saya saja. Okay. So saya ada akaun, memang saya tak ada akaun Islamic. Saya ada akaun konvensional. Memang saya balance stok-stok yang macam ni lah. Okay. Yang mana yang bisnes dia okey dari segi syariah.
saya balon je lah. Okay, macam tu. Sebab saya nak tingkatkan chances untuk ni, untuk nak earn from the market lah sebenarnya. Okay. Tapi saya tak nasihatkan korang. Ni pendapat peribadi, ataupun ni hanyalah pendirian peribadi saja. So saya tak galakkan korang follow, kecuali uh, korang buat keputusan sendirilah. Okay, so tu yang penting kan. So tu sikit sebanyak lah. So kena ada apa tadi? Kena ada duit savings, sekurang-kurangnya setahun. Lepas tu ni kalau nak berhenti kerja jugalah, yang saya cadangkan jangan berhenti. Okay, sebab apa? Sebab kita boleh dapat dua pendapatan kat situ, kecuali kalau kena buang lah. Okay, so kita ada gaji kita kat situ, dan kita ada pendapatan daripada stock market. So why not just get two income instead of one? Okay, yang one tu pun kita sebenarnya bila kita jadi trader, kita jadi macam orang mancing tau. So kita nak jadi professional trader, tapi level kita hanyalah level pemancing. Okay, pemancing hobi. Sebab apa saya kata gitu? Sebab dia orang mancing ni, dia sekali dia baling joran dia dapat seekor ikan, itu pun kalau dapat. Okay, so pemancing lah, dia mancing. So dia pancing, baling mancing, dapat satu. Okay, kadang-kadang dapat, kadang tak dapat. Berbanding dengan nelayan yang profesional, dia ada boat, dia ada kru, dia ada net yang besar, dia ada boat yang besar boleh pergi jauh, ataupun boat yang pergi jauh sikit pun tak apa dah. Sebab apa? Sebab dia nak increase chances dia untuk gain daripada apa-apa saja yang dia buat. So kalau macam pemancing yang hobi ni, sebenarnya dia nak melepaskan hobi dia je, nak bagi lepas gear dia suka buat kan. So dia buat untuk uh, untuk kesukaan dia, untuk bagi dia hobi lah. Macam dia buat benda yang dia suka. Tapi kalau cara tak betul, hobi kita tu sangat-sangat susah untuk generate income kepada kita. Kejap saya nak tengok harga emas sekejap. Global. Gold. Kalau emas ni biasanya tengok dekat daily chart lah. Just for me lah. Okay. Cantik ke support level kat sini ni. Tapi kalau salah timing ni memang agak teruk kena libas ni. Okay. Inilah yang starting dia. Untuk gold ni kita nampak dia jadi ala-ala lah Morningstar, tapi tak juga. Okay. Sebab Morningstar dia kena gap down. Tapi pada saya ini pun bullish reversal pattern juga. Maknanya confirmation lepas pada closing yang ni. Okay. Okay. So ni bukan Morningstar, tapi pengamatan saya nampak ni, saya consider je ni sebagai Morningstar. Secara teknikalnya memang tak betul lah. Okay. Tapi ni confirmation dia nak naik, sepatutnya dia ada follow up lagi. Analisis ni dia disokong oleh trend line yang ni lah. Trend line yang bawah ni. So dia ada 1, 2 ni sambung jadi satu trend line, dan dia rebound daripada situ. Okay, sekarang ni dia sampai level tu lah. Kalau dia breakout kat sini harga emas ni, bolehlah tengok-tengok semula counter-counter emas lah. Okay. Maksimum sepatutnya lah dia pergi kat sini. Tapi tak sampai-sampai pun 1009 ni. Ni untuk short term trade saja, short term bukan scalping lah. So dia kat sini. Ni basically kalau kita tengok chart 3 bulan ni, nampak dia dah trending down lah. Ini volume yang paling, ini signal bearish lah. Okay. So sekarang ni probably dia punya direction dia menurun lah dulu. Sampailah dia boleh breakout balik level 1009 ni ke, inilah 1955, 1950, 1960 tu. Kalau dia boleh breakout kat atas tu, adalah possibility untuk dia try kat atas ni 2000 ni, 2088 dan seterusnya. Okay. So for now, okay, ini kita tengok harga emas highest bulan apa? Bulan Ogos 20 kan. Okay. So ya, kita tengok sekali lagi Bahvest ni. Bahvest ni dia ada lombong emas Bahvest ada lombong emas. Okay, so bulan Ogos ni pun dia highest lah. So nampak ni dia tracking gold price dengan agak tepat jugalah. Ni 1, 2, 3 pucuk tu. Sekejap try sekali lagi.
Dia lebih kurang lah, tak adalah ni sangat. Ini pun tiba-tiba nampak macam head and shoulder. So kalau breakout ke atas ni dia target situ. Kalau break bawah ni target bawah ni lah. Okay. So jadi apa? Savings dan kita punya planning tu biar kena tepat sikit lah, biar kena lebih konklusif. Dan kalau kita nak berhenti daripada kerja jadi full time trader, memang kita kena fikir yang apa, Murphy's Law tu, what can go wrong will go wrong. So kita kena fikir betul-betul apa lagi yang boleh berlaku. Macam kalau trading ni, apa yang boleh berlaku, kita tak profit langsung dan kita boleh rugi pula. So kita kena tengok lah benda tu. Okay. Jadi saya pula pergi, memang saya pilih instrumen saham ni sebab apa? Saya pilih saham ni sebab dia punya pergerakan dia slow. Jadi dia punya kenaikan slow, turun dia pun slow. So tak perlu nak buat scalping yang susah-susah sangat lah. Okay? Jadi kita buat swing trade pun kita boleh dapat 10, 20, 30% untuk satu trade tu. Kadang-kadang trade yang lain yang tak jadi, maybe dia effect capital kita per trade tu maybe 5 ke 5%. So in the end bila kita pukul rata, net gain dia kita dapat 10%, 20%. Okay lah. Okay, compare dengan kalau kita apa, buat satu trade saja, lepas tu kita dapat 30%, itu lain cerita. Okay, tapi sekarang ni kita buat multiple trades, buat trade banyak-banyak. So macam saya cakap, saya pilih saham ni sebab dia slightly slow lah. Dan saya punya account pula cash account, bukan margin punya. So kita nak kena ada capital yang besar. So capital besar tu agak apa, membebankan bagi semua orang lah. Jadi ramai yang ambil jalan lain. Dia trade futures, trade commodities, yang ada yang high leverage. Maknanya dia ada $1, dia boleh beli $10, boleh beli $100 worth of contract ke, currency pair ke, apa-apa sajalah. So leverage dia tinggi. So apa, bila dia naik saja, atau bukan dia naik, bila dia bergerak saja, dia akan dapat apa, dia punya gain tu akan jadi ekstrim, akan jadi sedap lah tengok kan. Bayar buka akaun $1, lepas tu malam tu juga dapat lagi 30-50%, baru satu hari trade. Okay. So dia jadi macam tu sebab leverage lah. Sebab apa, sebab kita berapa kali financing ataupun margin lah sebenarnya yang broker bagi dekat kita. Okay. So apa, kalau kita untung kita boleh dapat duit tu, kalau kita rugi basically dia akan affect kita punya modal. Okay. So lain orang lain dia punya preference dia. Jadi saya pun ada trade crude oil, commodities, tapi saya tak aktif lah. US stocks pun ada, tapi saya bukan dari segi trader lah. So maknanya kalau macam komoditi tu saya tengok-tengok apa, kadang-kadang buat scalping kalau ada masa kan, tapi saya tak nak, saya dah set my mind, saya tak nak commit untuk buat benda tu. Sebab siang dah buat kerja ni, okay, siang jadi remiser, lepas tu malam, lepas tu nak trade lagi kan, remiser dan trader, lepas tu malam pun nak trade lagi. So bila masa nak rehatnya, bila masa dengan family kan. Jadi saya nak bela bisnes sebagai remiser ni pun challenge pun banyak juga. Okay. So tu lagi satu benda lah. Nak kena tu. Masa dengan family tu memang banyak terbuang lah. Okay, memang sayang lah. Jadi hopefully saya cuba untuk apa, balas balik lah jasa-jasa family saya yang berkorban masa, yang berkorban kadang-kadang apa, kena duduk rumah, tak boleh keluar, lepas tu saya pun tak boleh nak spend masa kan. So kena, saya terhutang budi lah, okay, dengan family saya dari segi itulah. Okay. Okay, dah. Emas tadi tu telah, Bahwest tu masuk dalam watchlist. SP Steer, tu juga ni. Tapi dia kena, untuk dia jadi bullish, dia kena breakout kat sini. Okay, so minta maaf banyak malam ni saya tak boleh nak jawab sangat soalan. Okay, saya nampak komen ni, Cik Noah tanya, kalau bekerja nak capai money freedom, financial freedom, okay, memang susah. Betul. Saya punya cara untuk membolehkan saya berhenti kerja, okay. Cara saya untuk membolehkan saya berhenti kerja bukan setakat saya punya saving saja saya ada. Saya ada beberapa unit macam rumah sewa jugalah. Daripada situ semua benda tu. Saya ada bisnes tu, ada rumah sewa, ada apa? Ada bisnes rumah sewa. Bisnes rumah sewa ada dua tu juga.
Okay, dengan trading saham lah. Jadi saya ada beberapa source of income kat situ. Jadi apa, yang ni lah yang sebenarnya yang membantu lah. Jadi saya punya duit saving tu dia menyusut, dia bocor, tapi bocor dia tak sebesar mana. Jadi betul, kalau kita nak capai financial freedom, memang kita kena fokus kepada building assets. Okay, kita kena bina assets, kita kena bina funnel-funnel untuk apa, kita kena bina multiple stream of income. Okay, jadi buatlah apa-apa cara sekalipun. Jadi saya rasa kan zaman sekarang ni lagi senang kita nak buat profit, ataupun kita nak buat bisnes, ataupun nak dapatkan income. Senang compare dengan zaman dulu. Zaman dulu banyak benda kena ada skill. Lepas tu kena ada lagi apa, kudrat, kena ada tenaga kan. Jadi sekarang ni nak buat lagi senang. Kita kena ada idea saja. Lepas tu idea, lepas tu kena tak boleh putus asa lah. Tak boleh apa, hati kental tak putus asa tu, itu tak boleh nak ajar lah. Di komoditi semua orang ada benda tu. Okay, semua orang start with the same. Korang mampu nak bertahan ke tak ke? Positive thinking tu pulang pada mental kita je sebenarnya. Okay, yang lain-lain macam nak kata tak ada duit ke semua tu. Okay, ada setengah orang starting ada duit, ada setengah orang starting tak ada duit. Tapi beza dia dekat mental kita. Jadi semua orang ada otak yang sama, semua orang ada hati yang sama, ada kehendak yang sama, greed, fear yang sama. Okay, tu pulang pada kita je macam mana kita nak handle benda ni. Ini pun saya rasa ni sebab dia dah breakout kat sini, naik balik ni, ada possibility untuk dia breakout jugalah. Dah masuk watchlist ke belum ni? Okay, so ni memang bukan apa, untuk SPST ni dia tak trending lagi lah. Jadi once dia breakout kat atas ni baru consider untuk entry lah. Okay, so ya, nak capai financial freedom tu kalau bekerja memang susah, tapi tak mustahil. Especially kalau kita bijak dengan pelaburan. So kita labur pada rumah sewa, kita labur pada macam bisnes. Kalau ada kawan kita nak buka bisnes kan, nak buka gerai burger ke apa ke, kita vet dia. Kalau dia betul-betul buat kerja tu bersungguh-sungguh, lepas tu business plan dia ada, dia jaga, dia pandai. Orang nak buat bisnes kan, dia kena pandai accounting. Account dia memang bukan kena pandai apa, nak buat accounting, nak simpan rekod dan semua tu, dia kena pandai untuk manage duit tu. Okay, jadi apa, kalau dia tahu pendapatan dia ada macam satu malam boleh dapat 300 kan. Jadi 300 pun dia bukannya apa, bila dah ada itu tu bukannya macam dia boleh kali, lepas tu dapat 30 hari dapat 9,000 contohnya kan. So ada 9,000 boleh terus pergi beli 9,000 tu sebagai income dia. So boleh tambah kereta ke, beli kereta ke, itu ini. Tak, dia kena fokus pada bisnes dulu. Kena selamatkan, kena bagi bisnes dia jadi gemuk dulu. Okay, kita kurus, business owner kurus tak apa, janji bisnes kita gemuk. Sebab bila bisnes kita gemuk, kita tumpang bisnes kita. Kita jangan bunuh bisnes kita. Okay, jangan, cara-cara nak bunuh bisnes tu lah, kita ambil duit company, lepas tu pinjam duit company. Walaupun company tu kita punya juga, tapi kalau kita campur-campur aduk macam tu, memang tak lama lah. Okay, tu antara ciri-ciri lah bisnes yang melingkup. Okay, sebab kita tak disiplin untuk jaga. Okay, so baca soalan lagi ni. Mesti ada soalan yang best ni. Macam mana nak settle credit card 80,000? Itulah sekarang ni saya tengah settle lagi lah ni. Okay, tapi satu tips lah saya nak bagi. Siapa ada credit card yang besar kan, hutang yang besar, apa yang korang kena buat, contact dengan bank dulu. Lepas tu kalau boleh lah, kalau credit rating korang okay, apply lagi satu credit card. Okay, selalunya saya ambil credit card public bank. Dia ada balance transfer program. So transferkan semua hutang kita tu kat credit card mana-mana pun, transfer terus masuk dekat satu credit card, buat installment plan. Okay, jadi apa yang saya buat dulu, dia ada banyak promotion. Jadi saya pilih plan yang kita bayar saja berapa banyak yang kita nak. Okay, sebulan. Dia macam plan dia 6 bulan. Dia kata apa, kita boleh ambil plan 6 bulan 0%. Okay, 6 bulan 0%. Lepas tu kena ambil 12 bulan punya apa, plan, kena bayar macam 3% ke berapa entah. Dia lower interest rate. So bila dia dapat macam tu, saya transfer semua, ambil yang zero interest. Lepas tu dia ada minimum payment. Dia bukan kita kena bayar fix, kena habiskan plan tu dalam masa 6 bulan, tak juga. Okay, jadi credit card tu bagus jugalah program tu. So dia bagi tahu minimum kita kena bayar berapa. Sebab apa? Sebab dia nak charge kita interest. Dia tak nak kita habis bayar on time, supaya lepas pada 6 bulan tu dia boleh kenakan late charges, dia boleh kenakan interest yang lebih tinggi dekat kita. So tu dia punya plan dia lah sebenarnya. So
saya transferkan 0% tu, ambil yang 6 bulan je. Lepas tu bayar je sebanyak mana yang saya boleh. Lepas pada tu, lepas habis 6 bulan tu, dia akan charge berapa macam still tinggi jugalah, macam 10% ke 13%. Saya tak ingat berapa. Okay. So lepas pada tu saya cari credit card lain lagi. Saya buat balance transfer baru, masuk ke credit card baru tu, ambil lagi yang plan 6 bulan. Lepas tu ada setengah, kalau tak jumpa, then terpaksa lah ambil yang macam tak terus ambil setahun punya ke apa ke, bayar itu, lepas tu tak cukup. Bila jumpa better plan, transfer lagi. Jadi hutang saya tu dia berpindah-pindah daripada satu bank ke satu bank lain, tapi semua tu duduk berkumpul dekat credit card lah. Okay, jadi slowly kat situ saya duduk bayar sampai sekarang lah. Okay, sekarang ni hutang tu masih lagi ada, tapi dia dah berubah bentuk lah. Daripada 80,000 tu pun dia dah pecah-pecahkan ke berapa, 2 ke 3 akaun lah. Jadi tak lama lagi insyaAllah lah dah boleh habis lah hutang credit card tu. Okay. So itulah antara caranya. Betul lah, ni Ahmad Syam, Ahmad Kancil yang tanya ni, bagi tahu makan kiri kanan janji survival. Yang pentingnya buat saja apa benda yang kita boleh. Contohnya macam kita boleh start YouTube videos. Jangan rasa malu lah. Yang penting sekali kan kita kena start buat dulu. Kita kena mula. Sebab kalau kita tak mula, kita tak akan tahu. Bila kereta tak bergerak, kita tak tahu kereta kita tu duduk atas bukit ke, duduk dalam gua ke apa, kita tak tahu. Tak kalau dalam malam gelap kan, kita duduk dalam kereta, lepas tu kereta rosak. Kalau kita tak tolak kereta tu, kita tak tahu depan kita tu sebenarnya ada bukit yang kita nak turun. Laju ni kereta boleh jadi laju, boleh tiba-tiba jam start kereta kita. Mana kita tahu? Sebab kalau kita just duduk buat saja, tunggu ada orang datang rescue kita, chances tu memang sangat rendah. Okey. Kita jangan harapkan orang nak tolong kita lah. Saya rasa macam tu lah. Sebabnya realiti dia, siapa sebenarnya nak tolong kita? Kita je yang tolong diri sendiri sebenarnya. Ni saya punya pengalaman lah. Okey. So, kecuali lah kalau ada kawan rapat kita ke apa ke yang kita share rahsia-rahsia dengan dia, maybe lah dia akan tahu kan. Tapi kawan kita tu pun takat mana sangat dia boleh tolong. Okey. Takat nak tenangkan hati kita, bagi kita apa, kalau kita down sangat tu, dia boleh tarik kita. Kawan-kawan yang macam tu ialah yang boleh tolong. Okay. So tapi yang pentingnya kita tak boleh nak harapkan orang tolong kita lah. Kita memang kena take action, kita kena buat sendiri. Okay. Lepas tu yang penting sekali, bila kita take action, kita akan jumpa masalah-masalah, kita akan jumpa problems dengan kita punya plan tu. So yang kedua, ciri yang penting, kita kena improvise. Jangan kita jumpa masalah tu, lepas tu kita terus macam aku dah kata dah benda ni tak boleh buat. Jangan cepat sangat putus asa. So kita kena cari jalan macam mana kita nak selesaikan masalah tu. Okay? Kalau boleh selesaikan masalah tu tanpa menimbulkan masalah lain, of course lah kita nak macam tu kan. Tapi kita kena cari penyelesaian, dan cari penyelesaian dengan segera. Jangan tangguh, jangan lari daripada masalah tu. Sebab nanti kalau tangguh, masalah tu takut dia jadi lagi besar. Contohnya kalau kita tangguh bayar kredit kad sebenarnya, nanti dia tiba-tiba hutang yang 10,000 jadi 15,000. Sebab apa? Surat lawyer lah, interest rate lah, late charges lah, apa segala macam lah. Jadi kalau kita deal awal-awal dengan masalah tu, hopefully kita boleh control dia. Dan dia daripada dia jadi lagi teruk lah. Okay. Oh ni, okay. Mak Kancil, itu saya ada invite kawan-kawan top trader saya untuk ni lah, untuk makan-makan lah sebelum PKP hari tu. Jadi sekarang ni top traders masih lagi ada, tapi saya dah tak sure nak bagi nak bagi apa. Saya memang nak buat gathering dengan top traders ni. Biasanya ada 30-40 orang lah. So satu event saya akan makan-makan semua tu semua, Tok Pembesar yang tanggung lah, ataupun saya lah. Basically Tok Pembesar tu is just my branding ataupun my business entity lah. Okay. So yeah. Jadi siapa-siapa yang itulah. Apa-apa ada soalan lagi ke nak tanya? Kita tengok tengok ada apa soalan. Tiong Nam, MSTA. Oh, Syed Faiz tanya, MSTA ambil bila? MSTA saya ambil 2018. Oh, maybe 2017, lepas tu dapat 2018. Itulah. Saya pun dah tak ingat. Tapi teropong besar saya ingat 2019 lah. 2019 baru start. Oh, ni Puan Nora tanya, masuk lambat screener ni apa? Screener ni above MA10 je. Di screener ni kita tengok sini above MA5, MA10, MA50, dia tiga-tiga sekali duduk kat atas tu. Dan dia pakai time frame daily lah. So ni
Macam Dinons ni dia break another high ni. Oh, ni tak masuk lagi watchlist ni. Okay. So dia dah break atas ni. Okay. So pada saya kan, kita jangan kita takut sangat kita nak beli pada harga tinggi. Kita kena beli dengan bijak sebenarnya. Ni harga pucuk tau masa tu. Pada masa tu ialah harga pucuk dan dia keluar pula candlestick macam ni. Dia keluar candlestick bearish harami. Ini memang sengsara babe. Kalau jadi macam ni saya pun goyang. Okey. Okey, tapi sebabkan kita ada plan, disebabkan kita sendiri ada plan, minimum lah plan kita nak hold sama ada kita ambil kat loss bawah ni lah. Okey. Bawah ni, ni trading plan momentum. Maknanya kita tengok yang volume yang besar ni kita ambil yang bawah tu ataupun pakai moving average 5 ataupun pakai MA 10 ni. Okey. So yang paling susah ialah kita nak entry. Nak entry pada ni lah. Okey. Jadi strategi ada macam-macam dan kebanyakan strategi semua boleh pakai kecuali yang tak boleh buat duit je. Jadi bukan saya nak garanti korang kata strategi ni jadi ke tak. Lepas tu nak kata tengok benda ni dah jadi kat sini kan. Dia jadi macam ni pun sebenarnya bukan sebab sebab dia breakout, sebab MA, sebab tu sebab ni. Tak, dia naik ni sebab natural dia follow dia, rezeki dia nak naik. Maknanya orang keep buying. Bila orang teruskan membeli, harga akan naturally naik lah. Okay. Kalau ada orang dia manipulate buy and sell benda semua tu, dia manipulate. Jadi benda tu pun kita akan nampak macam tiba-tiba macam okey juga kan. Tapi kena hati-hatilah. So macam mana kita nak dia jadi macam ni? Kita kena kajilah apa yang berlaku sebelumnya. So apa yang berlaku sebelumnya kita tengok dia ni cara saya lah. Okey. Memang kalau saya kat sini saya akan masuk beli kat sini. Okey. Lepas pada tu tengoklah biasanya T1, T2. Lepas pada tu T2 tu stabil, usually T3 and above ada movement lah. Jadi siapa yang tak tahu apa benda yang saya cakap tu, apa benda T0, T1, T2 tu, korang buka sini youtube.com/teropongbursa. Okay. Okay, jadi cerita pasal ni korang jangan lupa kalau ada kamera, ada webcam ke apa ke, mula buat YouTube channel. Benda ni akan makan masa 3 bulan ke apa ke sebelum korang sebelum boleh monetize video tu. 3-4 bulan, kadang-kadang 6 bulan. Saya ambil masa lebih kurang 4 bulan juga kot untuk monetize. Okay. But anyway, ni home Teropong Bursa ni kan ada 4,600 ni. Type kat sini search T0. Tekan enter. Tengok video ni. T0, T1, T2, T4 ni for selling apa benda tu. So ni saya cerita pasal T0 benda ni lah. Okay, yang trading strategi yang saya pakai ni. Okay. So ni T0, T1, T2, T3 onwards. Okay, jadi any momentum punya trigger ni dengan ni kan. So biasanya kalau saya akan tunggu ataupun monitor dia 10 hari. Macam ni. Tengoklah dalam masa 10 hari tu sepatutnya dia ada follow up. Kalau tak ada follow up, anggaplah benda tu tak jadi. Macam tu. Sebab saya kan sekarang ni masa dulu lah, masa yang 30% tu kan. Tapi sekarang ni saya dah kurangkan sikit. Saya monitor takat 3-4 hari je. Kadang 5 hari je maksimum. Malas nak tunggu 10 hari sebab setiap hari tu ada je peluang untuk kita buat duit. Jadi kalau 10 hari tu lama sangat modal saya sangkut, saya tak suka. Jadi ada untung sikit-sikit pun saya dah cabut dah. Besok ada lagi. Jadi macam tu. Jadi trading strategi yang macam ni tak sesuai dengan semua orang. Saya cakap awal tak sesuai dengan semua orang. Kita kena cari apa yang sesuai dengan kita lah. Okay. Okay, mana lagi cerita ni? Ni itulah. Comeback. Encik Ahmad Kancil tanya cakap pasal comeback. Betul lah. Comeback tu pun sebenarnya rezeki lah. Masa market crash tu memang saya baru je mula recover. Market crash bulan 3 tu hit agak teruk lah. Tak adalah teruk sangat pun, tapi dah lama lah trading sebelum tu tak kena saya punya modal. Tapi sekali masa market crash tu saya terkena saya punya saya kena cut loss dan saya punya modal pun agak kena lah terkena lah saya punya modal. Jadi memang mengecewakan. So tapi bila saya tengok balik kan macam okey, nasib baik saya cut loss, settle buat zero position. Lepas pada tu kita nampak ada peluang baru. Market crash tu ialah dia dah crash yang kita dah lama dah tunggu.
crash tu berlaku. So dia dah turun pergi ke paras ekstrim 1200. Nampak gayanya itu yang the lowest yang dia boleh pergi. Tapi sekarang dah naik 1006 lah. 1005, 1006 kan. Lepas tu dia turun balik ke 1005. Jadi macam dalam masa setahun lebih ni pun saya dah macam easily 400-500% lah. Okay. Dan ada juga position yang baru saya buat ni pun dalam tahun ni pun dah 400%. Jadi itu yang swing trade punya, tak termasuk lagi yang intraday yang duit poket ni. Intraday ni, trade ni bukan satu cara untuk kita jadi kaya. Okay. Tapi intraday trades ni adalah satu method untuk kita nak cari duit poket je, untuk survival, untuk kita supaya kita, sebab kalau kita buat swing trade kadang-kadang kita nak buat withdrawal pun susah. Position tu tengah naik lagi kan, dia tengah gaining 20%, 30%. Takkan kita nak premature, kita nak cantas dia sebab kita nak withdraw. Okay. Jadi saya set capital, saya punya capital tu bahagi kepada beberapa bahagian lah. Okay. Nanti saya rasa saya ada satu posting dekat Facebook cerita pasal capital punya pembahagian modal kita. Okay. So saya ada yang macam swing trade kena ada. Lepas tu saya ada bahagian untuk buat intraday trade ataupun short term trade lah, within BTST ke kontra ke. Lepas tu saya ada lagi allocation untuk penny stocks. Penny stocks memang saya tak tinggal, sebab kalau tak saya akan menyesal tak beli penny stocks tu. Walaupun saya beli, tapi saya beli maksimum pun RM10,000 je lah. Sebab dengan RM10,000 tu, dia punya potential loss kita dah kena siap-siap dalam kepala kita, 20% off. So kalau RM10,000 rugi RM8,000, rugi RM2,000 ataupun maybe RM3,000, dapat ada lagi RM7,000. So saya macam okey lah, RM3,000, RM2,000, RM3,000 tu satu amount yang saya sanggup rugi untuk nak dapatkan 20-30% juga. Maknanya nak dapatkan balik 2 ke 3,000 kat situ. So itu saja saya sanggup loss. Kalau saya pergi beli RM20,000, RM30,000 counter penny stock tu, dan dia rugi 20% juga. Tapi rugi tu bukan 2 ataupun 3,000, tapi rugi sampai RM10,000. Oh memang no way man. No way saya nak ambil losses penny stock RM10,000. Trades yang biasa saya buat, saya punya losses everyday lah, biasanya dalam 500, 1,000, 1,500 macam tu. So kalau gain pun usually lebih kurang tu jugalah. So kalau untuk short term trade untuk saya memang tak berapa efficient. Lebih kurang one to one je dia punya apa? Dia punya risk reward tu. So kita rugi 1 sen dengan target nak dapatkan 1 sen. Lebih kurang macam tu lah. Tapi kadang-kadang dengan trading plan yang baik, kita boleh pilih counter yang betul. Entry intraday hari ni dia tak jadi hari ni, tapi kita boleh swing. Itu yang benda saya discover masa saya tengah susah dululah. Okay. So bila nak buat intraday trades, kena pastikan counter tu kita boleh swing supaya macam saya cakap tadi, kita memang degil nak tak nak cut loss. So kalau kita pilih counter-counter yang dia tengah okay, tengah trending up, kita hold pun selagi tak violate rule swing punya trading rule, kita boleh peram lah. Of course dia punya cut loss level dia akan lagi jauh daripada intraday punya trading plan. Intraday trading plan nak rugi pun 1 sen je, kadang-kadang 1,5 sen. Okay. Tapi kalau swing ni kita kena absorb potential losses yang lebih besar. Kadang-kadang 2, kadang 3, kadang 5%. Kena tengoklah size berapa, position kita berapa semua kan. Jadi kena tengok benda tu. So kalau kita dah dapat rentak dia, insya-Allah benda ni boleh buat lah. Okay. So okey, yang kita baca lagi. Apa cerita lagi? Ni Cik Hafiz bila setan kita tu itulah, dalam diri kita ada banyak setan-setan bukan setan yang saya yang iblis semua tu, ni kita punya nafsu lah. Saya panggil dia setan lah. Kita punya nafsu tu. Dan ego kita sebenarnya, kalau kita fix our mind, kita rasa macam ini memang okey ni, takkan tak boleh kan 30% sebulan, 50% sebulan, sebab kita dah buat pun, proven lah apalah gitu gini kan. Semua tu kita cakap-cakap nak bagi ni. Bila kita terjah betul-betul, kita masuk dalam dunia tu, barulah kita nampak betapa tak sempurnanya perancangan kita. Okay. So perancangan yang terbaiknya ialah perancangan yang Allah yang setkan untuk kita lah. Okay. So saya pun bersyukur lah, sebab kalau saya tak lalui zaman susah, zaman ni bagus kat ni. Ni counter ni memang simpan je lah ni. Ni bukan masuk sini ni. SP Setia 20 berapa bulan? 23 kan ini 23 ni masuk situ. Okay.
So itulah, macam-macam dia boleh, kita akan jadi buta kalau kita apa, ni tag bond pun dah bagi dalam grup, cantik. So kita kena buang lah faktor-faktor emosi tu, faktor ego. Kita yang paling susah sekali ialah kita punya ego lah. Kita nak handle kita punya ego. Kita nak lawan, our worst enemy is ourself, diri kita sendiri. So kalau kita boleh master benda tu, bukan saya nak kata saya dah boleh master benda ni, tak. Benda ni memang susah sebab kadang-kadang saya memang selalu agak kalah dengan emosi. Tapi sebabkan saya jenis yang apa, jenis yang degil lah, bukan degil, saya tak tahulah. Tapi saya akan suka untuk buat keputusan yang betul walaupun keputusan tu apa, susah. So saya rasa benda tu boleh membantulah, membantu saya apa, jadi orang yang tak bazir masa lah. Macam tu lah harap-harapnya lah. Okay, saya pun mengakui lebih ni. Tapi hopefully saya cerita ni boleh lah bantu korang sikit, sebab saya agak risau juga bila saya dapat berita ada orang nak berhenti kerja dan semua kan. Bukan nak takutkan korang, tapi saya nak beritahu kalau nak buat, kena ada savings, kena ada backup plan, kena ada, tapi kan, okay, satu lagi yang penting sangat ni saya nak share dengan korang, ke masalah dengan kita ada backup plan. Okay, backup plan tu bagus sebenarnya, tapi kalau kita ada backup plan, kita akan lengah-lengah, kita akan macam tak apa lah, kita akan rasa selamat, kita ada kita punya safe zone. Tak jadi plan A, kita ada plan B, tak jadi plan B. Jadi bila kita ada benda tu, masalah dia sekarang, kita tak akan berusaha, kita tak akan jadi terlalu desperate. So ya memang betul plan A, plan B tu bagus, tapi saya punya plan A, plan B, plan C semua dah kehabisan. Tinggal yang last saya diri sendiri saja. Okay. So bila tinggal macam tu memang saya struggle gila. Memang saya buat benda yang saya tak pernah buat lah. Tiba-tiba creative juice, orang panggil kan, creative juice tu tiba-tiba datang, buat benda tu, buat benda ni, tukar sikit marketing, tambah lagi klien, buka account macam tu. Jadi banyak benda yang saya buat ni. My News ni saya rasa dia tak syariah sebab apa, memang dia tak syariah, tapi saya tak trade sebab dia ni pun ada jual arak. Dia jual arak dekat dia punya kedai-kedai. Okay, so dalam peti ais dia tu kan ada jual arak tu kan. Ni saya punya pendapat peribadi je lah. So saya avoid My News ni, walaupun ni setting ni bagus ni sebenarnya. Okay, Asia ada juga jual arak, tapi dia syariah cuma saya tak pasti AAX kot. Jadi sebab dia jual tu, income dia tak sebanyak mana dia dapat daripada pendapatan arak tu, dan bukan bisnes utama dia pun. So apa Asia dia sebab tu dia dapat syariah compliance. Okay. Kalau tak silap saya, dia memang ada serve alkohol lah dalam flight dia. Cuma dia tak force untuk semua orang, dan dia bukan bisnes dia lah, sebab orang minta je kan. Okay, so dia sebagai khidmat masyarakat lah untuk kepada non-Muslim. Ni pendapat saya saja ya. Okay. MGRC ni steady ya. Okay. Jadi kaunter-kaunter yang tengah trending ni, tengoklah. Kita kat sini dia dah breakout, orang kata jangan beli breakout fail. Okay, tak ada masalah. Kita kalau kita rasa breakout fail, kita jangan trade, kita trade apa yang okey dengan kita. So saya memang jenis suka yang jenis yang macam ni. Lepas tu saya dia jadi je, memang saya masuk dulu. Lepas tu cakap kemudian lah, kalau dia gap down ke apa ke, dia turun ke apa ke, then kita cerita lain. Benda tu, risiko tu saya dah ready nak terima. Sebab tu ada setengah orang cakap macam, bila Cik Cam highlight je, kita jangan beli terus, kita tunggu dulu. Dia tunggu besok ke, tunggu dulu. Sebab kadang-kadang dia akan turun dulu. Memang biasa pun kadang-kadang dia turun juga. Cumanya pengalaman peribadi saya mengajar diri ini, bila dia naik kan, kalau kita tunggu, kita tak masuk lagi, besok dia naik lagi. Besok dia naik ni, betul, tak apa, tunggu, dia nak turun ni. Sebab duduk dekat overbought lah, area yang dah terlalu tinggi. Okay, so tunggu lagi, besok naik lagi.
Lepas tu tunggu lagi. Lepas tu bila kau nak entry-nya? Okay. Jadi macam saya cakap, dia ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Trading system ataupun trading style yang saya guna ni memang daripada pengalaman sendirilah. Okay. Dan setiap orang pengalaman dia unik dan dia takkan sama. Walaupun kadang-kadang kita beli kaunter sama kan, mata orang ni dia nampak dah kena sell, yang ni nampak belum lagi. Jadi bila dia betul, bila orang lain betul, kita salah kan, kita akan rasa macam apa salahnya aku punya plan ni, kenapa dia betul dan semua, kita pergi belajar dengan dia. So bila kita belajar untuk tak ada masalah kita nak belajar dengan banyak orang, tapi kita kena ingat kalau benda tu jadi untuk kita, jangan ubah terus. Kalau kita pergi belajar dengan orang lain, kita test dulu pembelajaran dia. Kalau okey, barulah kita cari cara untuk incorporate. Sebab apa yang dah jadi dengan kita sekarang dah okey dah. Sebab tu sesuai dengan kita. So kalau kita ubah benda tu, dia akan jadi berskabut. Okay. So kita tengok macam kereta, kita dah biasa bawa kereta 4 tayar kan. Lepas tu kita tengok, oi brother ni bawa kereta ada 5 tayar lah. Lagi cool tayar kat depan kan. So kita pun macam okay, nak tambah lah juga. Pak masuk tayar, kita tak biasa bawa lagi kan. Kita tengok goyang tayar tu pula, entah tayar sotong ke tayar apa, kita pun tak tahu, saya tak pandai lah kan. Tapi macam cakap, kita jangan ubah benda yang okey. Kita nak upgrade boleh. Tapi benda tu kita nak upgrade tu, kita buat satu lagi kopi, kita uh, kita somehow kita jangan ubah yang kita dah ada yang jadi tu, kita buat variation dia. So kita dah ada 2 trading plan. Jadi macam tu lah. So masa tu kita evaluate. Kalau kita terus ubah apa yang kita ada, kalau benda tu tak jadi, dia dah kacau dah. Dah lah ubah mentality kita, dah ubah kita punya trading plan. Jadi kita nak revert balik kepada asal pun macam kita dah hilang panduan. Sebab yang original punya dah tak ada, ataupun kita dah lupakan, ataupun macam-macam ni lah. Jadi pada pendapat saya memang eloknya kita ada satu trading plan yang kita suka. Kalau kita tengok ada orang lain punya yang okey, uh, adopt lah yang dia punya. Tapi kita pakai, jangan kacau kita punya. Kita buat satu lagi copy, kita test dia punya plan tu pakai satu lot ke, beli sikit-sikit dulu kan, kita test. Tapi yang penting jangan campur. Kalau kita dah sesuai, dah faham, dah boleh buat profit lebih, dah dia trading plan tu lebih perform daripada yang kita punya, barulah kita slowly replace. Yang itulah saya nak cakapnya. Okay. Jadi ini benda macam ni yang mengajar saya untuk terus masuk dulu, tembak dulu, cakap kemudian. Okay. Sebab tu saya cakap benda ni tak sesuai untuk semua orang. Kalau yang faham tu faham lah. Okay. Jadi untuk dapatkan ilmu yang macam tu kita tak boleh ajar. Saya tak boleh ajar, siapa pun tak boleh ajar. Kita nak dapat ilmu tu, selain daripada kita boleh belajar, masuk kelas, tapi untuk dapat yang dengan kurungan punya, okay, untuk dapat sebenarnya memang kita kena cari sendiri. Kita kena dapatkan dia melalui pengalaman. Kita kena hadap sendiri losses tu, kita kena hadap sendiri berdebar-debar tangan gigil berpuluh-puluh ketiak puluh, kita nak buat entry tu kan. Semua tu benda kita kena hadap sendiri. Kita tak boleh nak expect benda tu kita terus dengan ada ilmu je kita boleh perform. Macam ada satu cikgu saya beritahu lah. Dia kata ilmu semua orang boleh dapat. Ilmu semua orang boleh dapat. Kebanyakan ilmu dia percuma. Okay. Tapi sebab apa macam orang nak ada 6 pack app. Saya ada 1 pack je. 1 pack yang berlipat-lipat lah. Okay. So dia kata kalau semua orang tahu macam mana nak dapatkan 6 pack app. Okay. Yang ketul-ketul kan. Kita punya perut tu ada 6 ketul otot tu. Kenapa tak semua orang yang ada 6 pack app tu? Sebab semua orang tahu nak dapatkan benda tu kena makan yang betul, lepas tu kena exercise. Okay. Simple je. Tapi kenapa semua orang tahu macam mana nak dapatkan, tapi kenapa orang tak dapatkan? Sebab apa tak semua orang ada 6 ketul tu? Okay. So jawapan dia, benda ni sebenarnya terpulang kepada diri masing-masing. Jadi ilmu kita boleh dapat daripada mana-mana, semua mana-mana je. So terpulang pada kita nak bagi benda tu jadi ataupun tak. Macam mana kita nak applykan, macam mana kita nak. Jadi daripada ilmu yang kita dapat tu, kalau boleh kita dapatkan dengan guide cikgu lah, tak kira lah mana-mana pun, macam nak berenang ke apa ke. So kita kena ada mentor. So bila dapatkan mentor tu, hopefully lah mentor tu boleh guide kita dengan yang betul. Selalunya mentor ni dia akan jawab bila kita ada soalan je. Selalunya mentor memang macam tu lah. Saya punya mentor-mentor pun macam business punya mentor. Saya punya adalah kan. Memang tak adalah dia nak telefon tanya khabar apa benda semua. Kita yang kena pergi ngadap dia. Okey. Jadi bukan nak suruh orang datang tanya saya ke apa ke, tak. Saya pun bukan cikgu, saya dia biasa je. Jadi
uh, nak share lah pengalaman saya kan. uh, Kena keep in touch. Macam saya dulu pun memang saya selalu jugalah keep in touch dengan si Fuzul tu. Nasib baiklah, saya bersyukur sangat dia tak boring melayan saya. Okay. So nak tunggu dia tanya khabar kita memang tak lah. Okay. So kita kena buat sendiri. Kita kena macam saya cakap lah, kita je yang bertanggungjawab dengan diri kita sendiri kan. Kita tak boleh nak harap orang lain. Okay. JRC ada banyak ni watchlist ni. Okay kat ni. So nanti watchlist nanti apa yang ni KYC ni tak payah kot. CFM Computer Forms. Company mana ni? Tak aware pula. So last few last counter. Okay, tak berjaya dulu. NGGB tadi saya bagi dalam group Alright. Okay, ini counter-counter yang tengah trending masuk juga lah. So apa yang saya akan buat dengan counter ni, saya akan masukkan dalam saya punya watchlist dekat dalam trading platform. Okay. So monitor daripada situ lah. Kalau ada any pergerakan ke apa ke, ada orang buy volume spike untuk intraday besok ke apa ke, itu could be a signal untuk kita trade lah. Okay. Jadi maybe saya nak share sikit. Saya ada 2 group Ini satu group ni ada 27 orang ni. Ini semua klien-klien yang baru lah. Okay. So klien yang baru, siapa yang buka account dengan saya akan masukkan dia dalam group ni. Group baru ni. Group baru ni setiap bulan ada kita akan buat group baru. Okay. Jadi tujuan dia ialah untuk nak pastikan orang yang siapa yang masuk dalam grup baru ni, syarat dia kena deposit je, tak kira lah 1000 ke berapa ke kan, deposit. Lepas tu dia akan boleh request masuk dalam grup ni, dan tujuan dia hanyalah untuk pastikan dia faham saya punya lenggok bahasa. Bila saya cakap benda macam ni, so dia sepatutnya dia faham. Bila dah faham, baru boleh masuk grup yang lebih besar tu, yang ada lebih 400 trader dalam tu. So dalam grup tu yang 400 tu memang chat, memang tu segala benda semua laju-laju, dan semua orang ramai yang share trading ideas, ramai share alert masing-masing kan, tanya. So kadang-kadang korang akan miss kalau tak dapat, kalau tak faham. Jadi ada beberapa orang yang sebelum ni dia nak masuk juga grup VIP resident tu, okay, yang ada 400 orang tu. Lepas tu bila saya tanya any progress ke apa ke, dia kata dia tak faham. Aku dah kata dah jangan masuk dulu, so saya remove dia. Saya remove dia daripada grup tu. Sebab apa? Sebab dia merugikan masa dia. Okay, sebab dia nak masuk grup yang besar, tapi kita tak sampai level tu, kita pun jadi segan. Nak tanya pun dah segan lah. Sebab grup orientasi yang baru memang dah tak ada dah untuk dia. Okay, so kita nak tanya pun dah segan. Macam ujungnya jadi senyap lah. Ni Kara 65.5. Kat atas tu lah tadi. Tapi insyaAllah lah ada rezeki nanti. 17 bulan 8 ni ada 61 masa ni yang kita share dalam grup lah. Okay. So hari ni benda tu naik lagi lah. Okay. So, ada banyak lagi ni, resin tag lah apa. Saya pun tak ingat semua ke, sebab saya tak trade semuanya. Modal ada berapa je. Okay, ni ada rising tide kat sini berapa bulan ni? 18 hari bulan, harga 63. 18. Di sini. Okay, so dia punya collection ni T1, ni T0, T1. Lepas tu T2, T3, T4 dia jalan. Okay, whatever lah, apa-apa, tak kira lah strategi apa sekalipun yang kita pakai. Yang penting sekali strategi tu kena buat duit. Okay, even korang punya success ratio pun katalah, korang faham kalau kita punya success rate 30% ataupun 3 daripada 10 trade kita buat pun, itu pun dah kira bagus tau. Sebab apa? Sebab kalau kita boleh dapat 3 tu, yang dia punya gain dia 20, 30, 50%, tapi yang losses tu semua kita punya cap limit dekat 5%. So berapa? Kalau 3 30% 90 lah. Okay. Dan kita punya losses tu 5, 7, 35. So still net profit sebenarnya. Okay. So kita nak kena tahulah dalam trading plan ni kita ada 2 faktor lah. Risk reward
lepas tu success rate. So ni success rate ni dia panggil probability lah, berapa percentage dia menang, berapa percentage dia loss. Lepas tu risk reward ni kalau kita risikokan satu, swing trade lah. Biasanya satu unit risiko kita boleh target 2 ataupun 3 kali ganda dia punya return dia. Satu lagi position sizing lah. Position sizing ni kita nak kena beli berapa lot untuk kita sesuai dengan kita punya risk management. Benda tu lah. 3 benda lah kot yang saya boleh fikir sekarang kan. So kita kena mahir semua benda ni. Jadi trading ni bukan benda yang senang sangat lah. Once kita dah mahir dekat saham ataupun kita dah mahir baca chart kan, saya rasa kita tak ada masalah nak baca, nak trade forex ke, nak trade sebab instrumen yang macam tu lagi laju sebenarnya. Tapi kalau korang ada cikgu-cikgu yang boleh guide direct, dan okey je lah, tak ada masalah. Tapi kalau nak buat sendiri, better janganlah. Sebab benda tu, instrumen tu lagi laju dan lagi cepat kita nak untung, dan cepat juga kita nak dipanggil MC kan, margin call, cepat kita nak rugi juga. Okay. So itu sajalah. Lama ni 11.30. Terima kasih banyak guys yang sanggup tunggu sampai habis ni. Okey ni Azman tanya, ada tak video cara setting MA5, 10 dan 50? Boleh tengok kat sini ya tuan, Azman. Bukan MA5, 10 tapi setting apa? Trading strategy. Setting. Okey, cuba search setting. Okey, ni satu, tambah indicator moving average. Okey, ni satu video yang korang kena tengok. Okey, siapa yang guna account free, tolong tengok benda ni satu lagi. Apa? Coding. Ini siapa yang pakai account free, dan sebab korang limited tau, siapa yang guna account free dia limited indicator, dia bagi 3 saja. Okay, jadi korang nak kena belajar coding sikit supaya boleh combine kan 3 moving average dalam satu indicator. Ini kena ada skill programming sikit-sikit lah. Okay, jadi ada orang kata benda ni sebenarnya nilai lebih kurang 2,000, 3,000 juga, sebab ada orang mengajar kelas kelas programming untuk buat indikator macam ni. Ada mahal lah kelasnya katanya, saya pun tak tahu. So saya bagi free kat sini saja, setakat nak share dengan korang. Okay. Okay, so hopefully boleh dapat Encik Azman, boleh tengok video ni dua video setting nak tambah indikator, satu lagi kita nak buat 3 indikator moving average ni, kita nak combine satu. Sebab dalam skrip ni kalau korang nak combinekan Bollinger Band masuk dalam tu boleh. Nak MACD saya rasa susah sikit kot. Okay, sebab dia benda akan berubah lah. Kita nak any overlay indicator. Overlay ni kita nak letak dekat atas chart, dekat dengan price tu. So yang tu skrip ni ataupun coding ni memang sempoi, korang boleh copy paste saja. Kena buat kerja sikit lah. Okay. Okay, Cik Syahrul tanya nak buka akaun CDS dengan saya macam mana. Okay, saya akan bagi satu link. Saya akan type kat komen ya. Okay, komen saya tu HTTPS bit.ly semua tu. Jadi korang klik kat situ untuk buka akaun dengan saya lah. Okay, follow guide tu. Jadi kena tunggu lebih kurang 5 minit supaya email tu sampai. Kalau tak sampai, WhatsApp saya. Nanti saya akan bagi satu lagi link, untuk link yang special punya lah, untuk kita terus dapatkan guide tu. Okay, jadi Joe cakap terima kasih banyak ilmu, terima kasih banyak dapat ilmu malam ni. Alhamdulillah. Saya harap saya kongsi apa-apa saya buat pun, satu yang saya nak supaya boleh bagi manfaat. Sebab benda ni pun apa-apa yang saya share, hopefully boleh Tuhan boleh tulis pahala lah untuk saya. Okay, jadi doakanlah benda tu supaya selamatlah dunia akhirat. Okay, ni siapa tanya ni? Roy LY, FCPO lagi senang dari saham ke? Okay, saya bukan nak burukkan ke apa ke, saya cerita pengalaman saya je. Sebab saya tak pandai nak trade instrumen yang laju. Ni satu isu saya. Saya tak pandai nak trade. Jadi saya try CPO, hangus berapa, 20,000 jugalah. Sebab saya tak pandai sebenarnya. Lepas tu lagi satu saya trade ni tanpa ada cikgu. Sebab saya ingat saya pandai. Itu masalahnya lah, ego lah lagi sekali kat situ. So kalau kau nak buat apa pun, jangan dengar cakap saya ni. Cam kata CPO rugi banyak apa semua tu. Tak. Sebenarnya apa benda yang kita nak buat, kita kena fokus kepada cari cikgu dia dulu. Jadi kalau kita nak cuba boleh, tapi janganlah expect kita terror. Itu je. Kita deposit, saya rasa lah
deposit lebih kurang 5,000, kita boleh ambil intraday satu lot lah untuk FCBO kalau tak silap saya. Sebab margin ni dia akan berubah-ubah ikut situasi semasa. Kalau harga kelapa sawit naik kan, dia punya margin tu akan naik lebih tinggi lah. Jadi korang kena check dengan dealer futures contract. Okay. Lagi senang dari saham ke? Itu saya tak boleh nak kata. Kalau kita dapat guide yang betul, cikgu yang betul, mentality yang betul, tak ada apa yang susah pun sebenarnya. Cuma dia just halangan-halangan yang kecil-kecil saja. Yang tu kalau kita committed, cari cikgu semua, kita dapat guide yang betul, tak ada apa yang susah pun. Kalau anak kita nak belajar berjalan kan, kalau kita ajar dengan betul, dia boleh cepat. Kalau kita boleh motivate dia benda semua kan. So cepat dia punya perjalanan dia. Tapi kalau dia buat sendiri, silap-silap tak ada motivation pun nak bangun berjalan. Instead dia akan merangkak je lah. Kalau tak ada motivation, tak jumpa cikgu, dan dia rasa macam berjalan tu susah. Okay. Hopefully korang faham lah saya punya analogi tu, okay. Jadi tak ada benda yang betul-betul susah ataupun senang. It's just macam mana kita nak handle benda tu. Kalau kita rasa benda tu susah, dan dia akan jadi susah walaupun nak suap makanan dekat mulut kita. Jadi kalau kita rasa tak ada benda susah, kita boleh handle benda ni, insya-Allah akan datang ilham, akan datang motivasi untuk kita selesaikan masalah tu. Akan datanglah, maybe lah datang bantuan ke apa ke, banyak-banyakkan berdoa. Okey, jadi minta maaf Syazwan, saya tak komen malam ni. Tak komen counter okey, akaun CDS. Okey, Hafiz. Ya, betul. Cik Hafiz ni saya rasa Cik Hafiz buat sebagai apa? Insurance kan. Okey. Jadi korang boleh sign up. Macam-macam kerja lah boleh buat. Kalau macam ada satu artikel saya share 2019 tu kot ke 2020. Cerita pasal krisis dan persediaan. Kalau kita nak sekarang ni kan, kita tak boleh nak bagi alasan apa-apa. Kalau kita bagi alasan, maknanya sebenar-benarnya kita tak nak buat. Itu je sebenarnya. Kalau kita nak buat, kita tak akan jumpa pun alasan. Kalau kita nak jadi ejen hartanah contohnya. Okey. Tak ada alasan sebenarnya. Kalau alasan kita macam aku tak reti lah. Oh, kau tak boleh pergi belajar ke? YouTube ada. Itu sana, buku sana sini ada. Tak boleh pergi belajar ke? Itu jawapan dia. So kalau nak kata tak reti, aku tak pandai lah nak buat video, nak buat YouTube punya video kan. Kalau jawab macam tu memang tak ada harapan. Terus-terang saya cakap tak ada harapan. Tapi kalau kita nak sukses, kita kena tukar mindset yang tu. Kalau macam okey, aku tak pandai nak buat video YouTube, aku tak pandai buat tu, macam mana aku nak bagi pandai, macam mana aku nak pergi tu, nak cari cikgu, macam siapa yang boleh tolong. Itu je cara dia punya solution dia sebenarnya. Kalau kita duk rasa macam susahlah ini tak boleh buat, itu tak boleh buat, memang betul, memang takkan apa benda pun tak boleh buat. Itu saja dia punya baseline dia. Okay. Jadi boleh buat insurance, boleh buat tu, tapi of course lah jangan terlibat dalam scam, jangan terlibat dalam skim cepat kaya benda semua tu lah. Okay. Jadi insurance agent, jangan pandang rendah lah pada kawan-kawan kita yang jual insurance semua tu, sebab dia pun nak cari makan juga sama kita kan. Cuma kawan-kawan yang insurance hopefully boleh transparent lah. Okay, jangan kita sibuk nak menjual je, sebab kalau siapa yang tak jujur, eventually benda ketidakjujuran itu akan catch up dengan kita lah. So daripada awal-awal tak apa, kalau tak berjaya buat sale tu, move on, banyakkan berdoa dan jangan putus asa. So itu satu benda lah saya nak pesan dua-dua ni. Okay. Sebab saya punya kawan-kawan yang jual insurans, kebanyakannya orang jujur. Bukan kebanyakan lah, yang ada yang dalam saya punya circle tu memang dia jujur dan dia memang besar. Okay, agency manager, ada team apa benda semua tu. Jadi macam bila saya tengok balik kan, memang ada orang jenis yang sempoi-sempoi, tak pushy, tak benda. Tapi of course lah, nak jadi level tu kita pun kena belajar lah skill dengan dia. Belajarlah dengan agency manager korang. Okay, cari agency manager yang sempoi. Jadi attach dengan dia. Ada banyak lah, saya pun siapa ada insurans ke apa ke nak hiring, korang komen je lah kat situ kan. Okay. Macam ni Hafiz tanya ni, jom work multiple source of income, semua kita boleh dimurahkan rezeki. Betul. Okay. So benda tu akan bantu ya. Okay, apa lagi komen? Okay, ni Razak ajak ni PM CDS. Minta maaf Razak, saya tak PM. Tapi saya komen, saya paste lagi sekali lah. Jaya PM CDS.
letak komen sini lah Encik ajak tolong klik link ni untuk buka akaun. Okey, ni Noah Izzikri, betul tu tuan, saya rasa saya baguslah yang membuatkan saya lost dulu, lebih bagus daripada orang lain. Betul. So ni memang kena pasal kita tak boleh lah. Ni memang human nature sebenarnya pasal kita rasa kita bagus. Sebab benda tu kan orang tak nampak tau. Dia dalam hati kita. Kita terdetik je macam aku dah kata dah. Benda ni aku dah kata dah benda ni jadi macam ni kan. Kalau kita ada perasaan tu memang orang tertentu je yang boleh realise yang macam oops aku tengah takbur. Jadi benda tu istighfar lah banyak-banyak kan. Benda tu memang susah nak ni sebab kita hanya diri kita je. Jadi kadang kita hanyut kita tak perasan. Memang angus lah. Okay. Okay, saya tengok ada apa-apa komen yang saya miss. Okay, tak adalah kot. Sebelah 45 dah ni. Minta maaf banyak kawan-kawan. Late night ni. Screenshot. Boleh screenshot ke benda ni? Tak ada. Ni banyak ni saya punya watchlist ni. Tapi tak apalah. Watchlist ada 20-30 pun okay. Kita masuk dalam kita punya trading platform. Ataupun ni kalau kita ada ni kan, kita just boleh monitor saja counter-counter ni. Macam kalau siapa yang ada account M+, korang boleh okay, memang ini susah sikit saya nak masuk. Ni sorry, ni Mizer punya tu. Okay. Anyway, korang masukkan watchlist ni, siapa yang ada account M+, masukkan watchlist yang ada sebelah kiri ni. Okay. Sebelah kanan ni, masukkan dalam korang punya watchlist dekat chart Nexus ataupun watchlist M+ with light. Masukkan watchlist ni, lepas tu set dia trigger untuk monitor breakout ke apa entah, volume breakout tu ada algoritma dia, setkan dia trigger untuk tu dan monitor counter-counter ni dekat M+ with light korang. With light tu memang percuma untuk semua orang. Okay, semua yang user M+ lah. Jadi masukkan tu, lepas tu tunggu dia trigger. Once benda dah keluar je trigger tu, korang try lah tengok. Okay, kod ada intraday entry pada masa tu. Jadi banyak cara kita nak ni. Maybe saya kena buat video jugalah kot nak addkan counter-counter ni masuk dalam M+ with light tu. Tapi saya akan buat nantilah. Okay, not tonight lah kot. Okay, itu saja daripada saya ini. Terima kasih banyak dan saya minta maaf kawan-kawan, video hari ni rosak. Okay. Jadi boleh bagi manfaat jugalah. Nasib baik audio okay kan. Okay, kita jumpa lagi InsyaAllah pada hari minggu depan lah pula. Plannya nak buat tiap-tiap hari sharing macam ni, tapi komitmen tu susah sikit lah kawan. Doakan saya boleh teruskan untuk buat setiap malam lah, maybe 30 minit ke apa ke. Okay, terima kasih banyak dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum.